Nak dapat redha Allah ada pelbagai cara. Kadang-kadang kita rasa nak dapat redha Allah tu susah sangat. Perkara yang kita tak boleh nak ukur. Perkara yang kita tak boleh nampak jelas. Sebagaimana kalau kita berusaha untuk dapat redha manusia boleh nampak jelas. Kan kita buat sesuatu yang suami kita suka, lalu suami kita happy sangat. Lalu suami kita pun kata, awak ni memang isteri yang baik, saya redha dengan awak. Moga syurga lah bagi awak. Jadi nampaklah kalau manusia tu bagi redha dia kan. Kalau mak ayah bagi redha tu boleh dengar. Tapi bagaimana kita nak tahu Allah itu meredai kita? Apabila Subhanahu wa ta'ala. Tu apa sekian? Redha Allah adalah segala-galanya. Kalau hidup kita dapat redha Allah, maka tidak ada masalah pun dalam hidup kita untuk kita diredai ataupun disukai oleh manusia. Orang yang mengejar redha Allah, dia akan jadi anak yang baik, isteri yang baik, suami yang baik. Sebab apa? Dia memang kejar redha Allah. Biarlah manusia tak hargai dia, manusia tak pandang dia, manusia tidak menilai dia. Biarlah manusia mempelekehkan dia, tapi hidup dia tetap terus bahagia, tenang, move on. Sebab dia memang kejar redha Allah. Tak dapat redha manusia tak apa. Dan lama-lama apabila dia jelas sangat dengan tujuan hidup dia untuk dapat redha Allah, sebab melalui redha Allah akan dijemput masuk ke dalam syurga Allah, maka dia tidak berlama bila menghadapi ujian dan kesedihan dunia. Dia tidak akan berlama berteleku ataupun terduduk di depan pintu yang tertutup. Dia tahu apabila Allah tutup satu-satu pintu, walaupun dia nak sangat masuk melalui pintu tersebut. Contohnya pintu kejayaan yang dia impikan. Ataupun pintu kekayaan yang dia usahakan. Ataupun pintu kemasyhuran yang dia usahakan. Tapi ada pintu-pintu ni tertutup. Dia dah cuba-cuba tertutup juga. Tapi dia move on ke pintu-pintu yang lain. Dia tahu apabila Allah menutup satu-satu pintu, Allah SWT sedang melindungi daripada keburukan jika dia melalui pintu tersebut. Allahu Akbar, subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman berkaitan dengan perkataan redha, auzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha dan juga diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam kalangan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Jadi sahabat-sahabat, tuan-puan dan puan sekalian, siapa yang dapat redha Allah, apa yang berlaku kepadanya adalah akan dijemput masuk oleh Allah ke dalam syurganya dan akan dijemput masuk di kalangan hamba-hamba Allah yang Allah sayang, yang Allah kasih, yang Allah redha. Nak dapat redha Allah ada pelbagai cara. Kadang-kadang kita rasa nak dapat redha Allah tu susah sangat. Perkara yang kita tak boleh nak ukur. Perkara yang kita tak boleh nampak jelas. Sebagaimana kalau kita berusaha untuk dapat redha manusia boleh nampak jelas. Kan kita buat sesuatu yang suami kita suka, lalu suami kita happy sangat, lalu suami kita pun kata, awak ni memang isteri yang baik, saya redha dengan awak. Moga syurga lah bagi awak. Jadi nampaklah kalau manusia tu bagi redha dia kan. Kalau mak ayah bagi redha tu boleh dengar. Tapi bagaimana kita nak tahu Allah itu meredai kita? Apabila kita mula menjadi hambanya yang redha kepada Allah, itulah saatnya kita diredai oleh Allah. Saya jawab sekali lagi, macam mana? Apa tanda-tanda? Bukan confirm ya, bukan dijamin. Tetapi di antara ciri-ciri orang yang dapat redha Allah, dia terlebih dahulu meredai Allah. Dia redha kepada Allah. Apa maksudnya? Sebab itu bila sebut redha, redha ni ada 3. Pertama, redha kepada segala perintah Allah. Dia taat lah maksudnya. Bila dia taat semua, dia cari mana perintah Allah, dia cuba taat. Dia redha lah tu, dia tidak menentang hukum hakam Allah, perintah Allah. So dia redha dan dia taat. Kedua, dia redha dengan larangan Allah. So dah tahu Allah larang, dia terus tinggal walaupun dia suka. Walaupun perkara itu sangat menarik perhatiannya. Walaupun perkara itu sangat membuai perasaannya. Tapi
Dia dapat redha Allah, dia redha dengan redha jelas Allah dah larang, ikut jelas macam tu kan. Walaupun jelas-jelas tapi lama-lama akan ikhlas. Okey, yang ketiga adalah redha dengan ketetapan yang baik ataupun yang buruk daripada Allah. Ada orang dia dapat kebaikan tapi tak redha sebab dia tak syukur. Dia nak lebih lagi. Dah dapat gaji, bukan tak dapat. Tapi sebab dia kurang syukur, dia rasa gaji tu sangat sedikit untuk usaha yang dia buat. Lalu dia tidak redha, merungut-rungut dapat gaji. Ya Allah, saya jumpa ada ramai orang kerja 3 bulan, 4 bulan tak ada gaji, kena tipu dengan majikan. Sampai sudah majikan tak bagi gaji dengan macam-macam alasan. Kerja teruk sampai 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan tak ada gaji. Lepas tu dia cakap, saya redha. Saya redha apa yang majikan buat ni zalim, sungguh memang zalim. Saya hidup dan tempoh 5-6 bulan menanggung anak-anak, isteri semua ni dekat dan berhutang dengan janji-janji saya kepada orang berhutang yang saya akan bayar. Sebab majikan ni kata tak apa, sabar 2 bulan, 3 bulan nanti gaji berhimpun kamu boleh bayar hutang orang. Sampai 6 bulan dia kata saya dah tak boleh percaya lagi. Saya berhenti kerja. Rupanya dia kata saya jumpa dah ramai bekas pekerja di situ. Begitulah janji bos ni. Sampai peringkat dah ramai dah pekerja yang tak bayar. Sebab bila orang kerja 2-3 bulan dengan janji-janji manis dia, lalu orang teruskan kerja, orang berhenti, dia cari pekerja baru. Akhirnya dia tak bayar. Inilah majikan yang zalim, yang mana bergandanya kemurkaan dan besarnya kemarahan Allah, dan memang janji Allah azab yang sangat pedih kepada majikan-majikan yang zalim kepada pekerja.